Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas pendidikan Islam selepas beberapa hari kita bercuti. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk tayamum dalam bidang ibadah. Kita akan tengok pula perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Baik, kita tengok bersama-sama perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Kamu boleh rujuk muka surat 105 buku teks kamu. Baik. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum yang pertama ialah melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Semua perkara yang membatalkan wuduk, maka itulah yang membatalkan tayamum. Seperti terkentut, terkencing, berak, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Semualah yang membatalkan wuduk itu, maka itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Maksudnya kamu dah bertayamum, dah selesai bertayamum, tak solat lagi. Tiba-tiba ada air, tiba-tiba kamu jumpa air ataupun tiba-tiba keluar air melalui air mata air, hujan dan sebagainya, maka tayamum kamu tadi batal, perlu kamu berwuduk untuk menunaikan solat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Kamu sakit, lepas tu kamu pun bertayamum untuk menggantikan wuduk. Tiba-tiba lepas kamu bertayamum, kamu sembuh, maka batallah tayamum kamu. Kamu perlu berwuduk untuk menunaikan solat. Yang keempat, telah luput waktu solat. Maksudnya, kamu bertayamum untuk solat zuhur. Lepas itu bila habis waktu zuhur, masuk waktu asar, tayamum kamu yang kamu gunakan untuk solat zuhur tadi tu dah batal. Sebab dia boleh digunakan untuk satu waktu sahaja. Bila habis waktu zuhur, maka batal. Nak solat asar, kena bertayamum semula. Dan yang kelima, murtad. Murtad ini apa? Maksudnya keluar daripada agama Islam. Bila murtad, bila seseorang itu keluar daripada agama Islam dalam keadaan dia bertayamum, maka batal tayamumnya. Batal semualah. Kalau dia dalam keadaan berwuduk pun batal juga wuduknya. Okey, baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Kepentingan tayamum. Kenapa Islam mensyariatkan tayamum ni? Kita tengok satu persatu. Okey. Kepentingan tayamum. Baik. Yang pertama, sebagai kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagai kemudahan. Maksudnya bila tidak ada air, senang saja kita boleh bertayamum untuk menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Maksudnya, nak pastikan kita ini tak semudah-mudahnya meninggalkan solat, tak semudah-mudahnya meninggalkan ibadah dengan sengaja atas alasan tak ada air nak berwuduk atau mandi wajib. Tidak ada alasan itu. Sebab apa? Kalau tak boleh berwuduk dan mandi wajib guna air, kita boleh gantikan dengan tayamum. Mudah. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Kalau tak ada air, susah kita nak berwuduk dan juga mandi wajib. Maka Islam mudahkan, kita dibenarkan untuk bertayamum. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia, membersihkan jiwa nurani kita. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Maksudnya dalam apa keadaan sekalipun, kita mesti berada dalam keadaan bersih dan suci. Baik. Jadi kita tengok di bawah ni, dia bagi tahu di situ. Kan kamu nampak di situ. Ini mandi wajib, berwuduk, kita gantikan dengan tayamum, dan akan membersihkan jiwa nurani. Okey, kesimpulannya. Ni last dah, habis sudah. Okey, kesimpulannya, sini. Kesimpulannya, tayamum ini
Tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Maksudnya bila Allah memberi kemudahan kita untuk bertayamum, maksudnya Allah sayang dengan kita. Allah nak kita sentiasa beribadah tanpa merasa susah. Kadang tidak ada air kita rasa susah. Kita sakit, susah nak guna air untuk berwuduk. Maka Allah sayang dan kasih kepada kita. Allah mudahkan kita dengan membenarkan kita untuk bertayamum. Ingat, tayamum digunakan untuk menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Selepas ini, tidak ada lagi alasan bahawa aku tidak solat kerana aku tidak boleh berwuduk sebab tidak ada air. Aku tidak mandi wajib sebab aku tidak boleh mandi wajib kerana tidak ada air. Tidak ada alasannya. Sebab apa? Sebab kita boleh gantikan dengan tayamum. Nak bertayamum, menggunakan debu tanah di mana-mana sahaja ada debu tanah. Tak ada tempat yang kita tak akan jumpa debu tanah. Semua tempat ada. Sebab itulah tak ada alasan untuk kita tidak menunaikan ibadah. Cukup sekadar itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang kamu faham pada video ini, sampaikanlah kepada ahli keluarga kamu, insya-Allah.